kuda, pacu kuda dengan kelengkapan yang ada, sempat bertemu dengan Rasulullah di Tabuk. Kemudian angkatan tentera kaum muslimin menghadapi berbagai kepayahan dan perjalanan. Tadi mau nak pergi perang, dicuba oleh Allah Ta'ala. Di dalam keadaan berjalan itu diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lain-lain bahawa 2 dan 3 orang berjalan kaki mengikut seekor unta yang ditunggang. Mereka menghadapi haus dahaga hingga terpaksa beberapa ekor unta disembelih untuk mendapatkan air dari tubuh unta-unta itu. Datang Allah nak jalan berjalan, ayo Nabi minta izin ya Rasulullah nak sembelih unta. Nabi tersembelih kan? Mari sembelih, ambil airnya, minum, kemudian makan dagingnya. Jalan lagi, makan dan berhabis dah itu sudah. Datang ke Nabi ya Rasulullah, izinkanlah kami menyembelih unta lagi ya Rasulullah, kerana makanan pun dah habis. Dan dia sakit bagi soal segenggam sikit je dalam beg masing-masing. Kalau kita tak makan, kita tak darat jalan ya Rasulullah. Nabi kata sembelihlah. Bila Nabi suruh sembelihlah, Umar dengar. Umar kata ya Rasulullah, jangan izin mereka sembelih ya Rasulullah. Kalau kamu izin mereka sembelih ya Rasulullah, habis unta kita macam mana kita nak pergi berperang ya Rasulullah. Yang nak angkat barang itu siapa? Yang nak angkat senjata itu siapa ya Rasulullah? Ya Rasulullah, jangan izinkan mereka menyembelih binatang ya Rasulullah. Bukankah kau kekasih Allah wahai Rasulullah? Mintalah keberkahan daripada Allah Ta'ala. Ayo ya Rasulullah, berdoa kita sama-sama. Jadi benda Nabi ini dia ada mukjizat, tapi dia tak boleh tunjuk-tunjuk terus kan. Orang minta pun boleh tunjuk, dia tak boleh okey aku ada mukjizat aku bagi, tak boleh. Dia Nabi ni kan jadi macam bomo VIP terus kan. Dia datang buat teropong, tak tentu ada kata teropong kan kata. Sampai tadi tak ada habis lagi. Itu pengaruhnya orang insiden dekat apa ni, dekat Kota Pulau dia pergi puja pula tempat itu sudah. Ini bomo sial terus kan. Ya, bawa siap lah. Contoh ni boleh membawa pura-pura, boleh membawa pembukaan Allah Ta'ala. Esok kalau kena bukan esok orang kita pun kena tak teruskan. Jadi Rasulullah dia tak macam tu. Walaupun dia ada benda ni, dia ada mukjizat, dia tak ada tunjuk-tunjuk. Melainkan apabila ada orang minta. Macam tu. Jadi Umar kata ya Rasulullah, minta dengan Allah Ta'ala. Lalu Nabi kata, okey, bentangkan lapik-lapik yang ada. Jadi lapik-lapik kulit-kulit tu dia bentang. Ayo siapa yang ada saki-maki makanan, tolong dikumpul di sini. Masing-masing ambil ada sikit ke, segenggam tetap. Tambah segenggam, kacang segenggam, jagung segenggam, apa yang mereka bawa makanan itu lah, kumpulkan. Lalu Nabi SAW mengangkat tangan, berdoa kepada Allah Ta'ala, minta supaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan keberkatan kepada apa yang mereka bawa. Maka bila Nabi selesai doa, ayo masing-masing ambil makan, jamaah makan, dah kenyang lagi. Alhamdulillah. Ada satu lagi nak tambah lagi. Ambil masuk dalam kas, masuk dalam. Baik dia penuh semua tentu sudah. Ada lagi. Sampai lagi. Ambil sampai semua buka penuh. Tentu baik 30,000 orang tentu sudah. Dia penuh semua dengan makanan yang sedikit itu tadi. Kemudian memudah mereka meneruskan perjalanan. Itu Nabi SAW yang selalu begitu. Dulu pernah satu ketika tentu sudah dalam perang Khandaq. Sebelumnya ada satu perang Khandaq. Jadi yang peperangan Parit. Kan Nabi tengah nyangkul. Jabir datang. Jabir tengok ya Rasulullah, ada 3 biji batu ikat kat perut dia. Dia kata Rasulullah, keluarga kami sudah 3 hari tidak makan. Kalau itu gini ya Rasulullah, saya balik je tengok kalau ada makanan kat rumah. Nabi itu dia. Jabir pun balik. Sampai rumah tanya yang ada makanan tak ya? Isteri dia terbang ada seekor kambing betina kat luar tu cukup untuk 2-3 orang. Bagi tu Rasulullah tak apa 3 orang. Jangan bising-bising. Bagi kau orang aja. Okey, dia pun pergi. Rasulullah tanya, macam mana Jabir? Ada makanan ke? Ada ya Rasulullah. Bagi cukup 2-3 orang aja. Jangan ceritakan 2-3 orang aja. Bising-bising dengan Rasulullah. Nabi hantar kami balik, sembelih, begitu orang mahu, kita akan datang sungguh sekali satu batalion. Rasulullah isteri pesan dia juga, tak apa, kami balik je. Bagi tahu isteri jangan tutup tutup peluk sehingga aku yang datang membukanya. Dia pun gelabah tahu terus dia balik begitu gini dia yang Rasulullah datang satu batalion semua. Kau semua sekali. Ya Rasulullah, isteri dah bagi tahu dah, tapi Rasulullah nak datang semua, aku nak cakap macam mana? Dia bertanya, bang, ada tak Rasulullah pesan apa-apa? Ada. Apa pesannya? Jangan angkat tutup kulit sehingga bagi dia yang angkatnya. Kalau dia tak pegang, insyaAllah selesai masalah. Isteri dia faham. Kalau dia dah tahu, Nabi yang angkat. Nabi angkat, keluar pula. Ayo, 20,000 orang.
Maka Nabi, ada lagi nak tambah lagi? Alhamdulillah, tambah lagi lah. Yang bagus itu tuh tengok, Nabi tak makan lagi itu tuh sekali. Bagi semua sahabat kenyang itu tuh sekali. Rakyat dah kenyang, baru pemimpin makan itu sekali. Ini rakyat bantu GST, dia mewah. Dia boleh. Oh dia pandai, kita nak laksanakan pemuduk ni. Tak ada lagi semua orang tak faham. Ada GST itu semua faham. Aku tak faham. GST itu tak faham. Boleh jalan pula. Hudu tak faham tak boleh. Allah terus dia penyurang ni. Apa tu dah kita, itulah kita. Tengok Nabi dah ajar kita dulu. Pemimpin kena makan kemudian daripada rakyat terusnya. Rakyat dah kenyang, pemimpin makan terusnya. Ini pemimpin kaya raya ni gasak je GST kat orang miskin kampung-kampung sekali terusnya. Jadi dah Nabi bagi dah kenyang semua. Okey, Nabi tak makan lagi terusnya. Wahai Jabir, boleh tak minta izin? Nabi Rasulullah, keluarga saya di rumah tu belum makan lagi. Wahai Jabir, tengok itu sekalian, Nabi tak makan. Ingat pula keluarga kat rumah tak makan lagi. Jabir kata bungkus lah ya Rasulullah. Bungkus bawa Nabi, bawa bungkus, bawa balik makan dengan keluarga itu sekalian. Mana ni keluarga Nabi itu pun makan kemudian lagi itu sekalian. Bukan setakat Nabi tadi, keluarga Nabi pun makan kemudian daripada orang ramai. Kita ni macam mana itu sekalian. Sedih fikirlah itu sekalian. Itu bukan dia fikir kita letih kan mulai dulu. Sampai malam. Itu sebab suruh belajar sirah. Jadi belajar cuba pekah daripada bab air, bab air ni pas ambil pulang balik, pulang balik, pulang balik sampai habis. Itu sudah itu pasal dia tak faham. Belajar sejarah. Kalau sini dulu ada kelas sejarah, kita mencari ustaz ada sejarah sini. Sebab apa tuan-tuan sekalian, sejarah ni penting. Kalau tuan-tuan pergi ke Darul Iftak di Mesir tu, Jabatan Mufti Mesir dia ada buat satu kursus buat fatwa. Salah satu syarat untuk menjadi orang yang boleh buat fatwa, dia mesti mempelajari sirah Nabi dari awal Nabi lahir sampai nanti. Kalau dia tak belajar sirah, dia tak boleh nak buat fatwa. Sebab apa? Sebab ada hukum-hukum berkaitan dengan sejarah itu juga. Dia ada sebab nuzul, sebab guru dia. Ada kisah di zaman Rasulullah bagaimana menyelesaikan. Itu disebut oleh Syekh Qutb tu, sejarah itu akan berulang. Pelakunya berbeza, wataknya serupa. Apa itu? Sejarah itu akan berulang, pelakunya berbeza, wataknya serupa. Dulu ada Fir'aun, sekarang ada Fir'aun. Nama je lah yang teruskan, ramai sama. Fir'aun dulu, Fir'aun sekarang sama, lawan Islam. Sama teruskan. Dulu ada Nabi, sekarang Nabi tak ada ulama pun Islam. Sifatnya bawa program kenabian, bawa ilmu kenabian yang diturunkan oleh Allah Ta'ala. Ada yang tentu teruskan. Sebab itu kena belajar sejarah. Kita ni tak belajar sejarah. Sebab tu bila jadi pemimpin, pembantu tu dia seolah-olah rakyat kita ni macam kuli kita pula. Sebab tu kita jadi pemimpin, jadi kuli pada rakyat. Pemimpin itu adalah khadam pada rakyat tentu saja. Rakyat kena berani dengan pemimpin, bukan rakyat takut dengan pemimpin. Ini rakyat takut dengan pemimpin tentu saja macam mana? Jangan bila tempat kerja tu. Susah tidak? Kalau apa berubah awal. Yang bapak kau ni, sesuatu pindah pula. Saya datang sini dengan ilmu saya ada, saya belajar, saya kemudian dulu saya lulus, apa dengan orang politik boleh pindah sesuatu nanti. Cakap itu boleh, tunjuk terus dia. Kita nak kena dengar je, nak kena pindah datang menyembah Allah. Tuhan, kalau pindah saya insya-Allah saya akan berubah fikiran. Susah, kita berani bila kita berani, musuh akan takut. Tapi bila kita takut, kawan dia buat tu. Itu surah tu, gentaknya, senyap semua tu kan. Lawan terus kan. Lawan tetap, lawan. Betul. Kita ni sikit je depannya. Bila mana angkatan muslimin sampai di Tabuk tidak berlaku peperangan, kerana tidak seorang musuh pun yang menunggu. Jadi bila Nabi sampai di Tabuk, rupanya puak-puak tadi dah lari dah. Jadi tidak berlaku peperangan. Sebaliknya mereka telah berpecah belah bersembunyi di tempat-tempat mereka. Kemudian datanglah beberapa kabilah yang berdamai dengan Rasulullah, di antaranya kabilah Yuhanna, pembesar dari negeri Ailah, kepada Rasulullah meminta damai. Bagi dia menerimanya dan membuat perdamaian dengan syarat mereka mesti membayar jizyah. Jizyah ini cukai kepala. Untuk orang kafir disediakan 2 cukai. Satu dipanggil cukai jizyah, iaitu cukai kepala. Yang kedua dipanggil cukai kharaj. Cukai kharaj itu ialah cukai tanah. Kenapa dikenakan cukai ini? Uang itu digunakan untuk kemakmuran orang bukan Islam. Jadi kalau ada program orang bukan Islam, maka inilah yang akan digunakan untuk mereka terus saja. Manakala
Tapi tengok ada kiraan itu terusnya. Kiraan tu walau bagaimanapun dikira itu jelas sekali yang kita bayar kita pengguna itu terusnya. Mana boleh pemborong bayar? Pemborong dia dah kira sekali dah. Ini kos pemborong. Kita memborong dulu jadi ini kos dia. Kilang. Penghilang sama juga dia dah kira dah kos semua sekali termasuk cukai. Mana ada dia orang bayar cukai? Tentang kita yang bayar cukai. Bohong tu. Tak susah-susah. Aku tak pergi makan dekat kedai Arab ataupun dekat kedai apa namanya KFC. Kan ada tulis itu kan mementek lah, apa semua tek-tek tu. Dia bayar, kita bayar. Kan kita yang bayar tu sekalian. Macam mana nak suruh kita faham tu sekalian? Kita tak faham pula. Mana tu? Boleh berlalas saja ya? Ada tu fikir dah sebegini. Mana kita kasih kena tipu. Jadi kita selama mana. Kita kena tukar lah dia macam Indonesia bagus. Indonesia bagus. Saya balik Indonesia tadi tu sekalian. Nanti ke malam saya tengok kempen presiden tu sekalian. Calon presiden daripada capres calon presiden. Yang malam tadi giliran Roma Irama tu sekalian. Soal macam-macam. Tapi bagus juga Roma Irama ni menjawab tu sekalian. Boleh jawab dia. Walaupun dia tahu dia kok memang tak ada menang tu sekalian. Sebab parti dia tu PKP tak banyak. Dia cuma lebih kurang 7% je. Jadi dia nak menang, dia nak lawan Jokowi tu dia punya menang 18%, dia 23%. Dia memang tak boleh menang tu. Tapi lawan dia tak lawan dia kan. Tapi ada di Indonesia tu gitu tu dia. Calon-calon dibagi ruang di dalam TV. Malam ni minggu ni giliran presiden. Kemudian iklan-iklan timbalan presiden. Timbalan presiden dia iklan, dia cerita dia pagi apa dia buat untuk rakyat, apa ya, kalau saya jadi presiden apa saya nak buat. Timbalan presiden, negara kita sebenarnya boleh pilih-pilih dia. Bagus. Malaysia ada macam tu siap. Dia itu obat TV. Itu langsung tak boleh. Lepas tu ni kata ni kita tak ada buat apa-apa tu dia. Bagilah dia obat TV pun betul. Seronok tak tengok apa di pilihan raya di Indonesia tu siap. Cuma di Indonesia ni mereka menekan parti-parti Islam itu sekalian. Memang parti Islam tak ada menang. Parti Islam tak berpecah. PKB, PBB, Parti Bulan Bintang, PBB, Parti Bulan Bintang, Lambang Bulan Bintang. Satu lagi, parti apa tak? Lambangnya tak apa itu sekalian. Kecil-kecilan. Dia menang cuma 3%, 7%, 8%. Itu kalau bergabung, dia boleh menang tu. Tapi tak mau bergabung, berpecah pula. Parti Islam tu pecah pula. Lepas tu yang pakai itu tak sekalian. Hampir kita boleh tahu. Ada saya pergi dekat Lombok tu sekalian. Di Pulau Lombok sekarang ni gubernur dia Pak Kiai Bacem dia. Umur 41 tahun, 2 tahun lebih saya. Jadi gubernur. Tu jadi gubernur pun nasib pasal di Lombok dia tu sekalian. Dia ada geng dia paling besar Nahdlatul Wathon. Nahdlatul Wathon dia tu sekalian, murid dia saja 18,000. Saya tanya dengan dia punya Pak-Kiai tu, Pak-Kiai, gimana Kiai Bacem bisa jadi gubernur? Wah, itu kan gampang Pak. Santri kita 18,000, semua milih menang kita Pak. Itu. Jadi kata dia kan, dulu ikut parti mana? Dulu ikut PKS, Parti Keadilan Sejahtera Rakyat tu. Sekarang ini tadi pakai Demokrat pula. Tahun depan ya nanti tengok siapa presidennya. Dia tukar tukar gitu tau. Dia bukan istimewa pada satu parti, dia tak ada. Dia terpaksa apa jadi macam tu. Ya ini kan politik, siapa bagi-bagi kita ikut. Ada kalau Pak Kiai pun dah jadi macam lembu cuman. Ya, Pak Kiai pun dah ada lembu main ikut. Siapa itu saja. Macam mana? Itu yang berlaku di Indonesia. Sebab tu parti Islam tak boleh naik di Indonesia. Sebab sifat mereka itu satu, mengambil kesempatan. Yang kedua, mereka dengan kumpulan mereka sendiri, dia tak boleh terima kumpulan lain. Nahdlatul Ulama tak mengambil dengan Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama tak boleh mengambil dengan PKS tak boleh mengambil dengan PAN. Jadi sampai bila dia nak menang terusnya. Selain mereka tak bersatu, parti Islam tak boleh menang kat Indonesia.